أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في بقية شعبان وبلغنا رمضان والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Yang berbahagia Tuan Imam Barisan Ahli Jawatan Kuasa Masjid Siti Alam, tuan-tuan, puan-puan, rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertamanya marilah kita sama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita dah masuk malam yang ke-14. Kita dah masuk malam yang ke-14 tuan-tuan, insya-Allah. Dan pada hari Jumaat kita akan masuk ke muntasif syahr Syaban. Kita dah akan menjejakkan kaki kita berada dalam pertengahan bulan Syaban, dan seterusnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita agar kita dapat berjumpa dengan hulul syahri Ramadan, menyingsingnya bulan Ramadan tidak berapa lama lagi nanti, insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita akan mulakan pengajian kita berkenaan dengan ciri-ciri ajaran sesat, tuan-tuan. Jarang-jarang kuliah-kuliah maghrib kita atau kuliah subuh orang cerita pasal ajaran sesat, sebab kita nak ajak orang ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Inilah kalimah yang seringkali kita ucapkan setiap hari, tuan-tuan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tapi rupa-rupanya, tuan-tuan, walaupun lidah mengucap tunjukkanlah kami di jalan lurus, namun masih ada lagi insan-insan, tuan-tuan, yang cuba untuk menyeleweng, cuba untuk menyasarkan diri mereka daripada jalan yang lurus. Ini bukan satu benda yang pelik, bukan satu benda yang ajaib, tetapi dia pernah berlaku di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak zaman Nabi lagi dah wujudnya peribadi ataupun individu-individu ataupun gerakan-gerakan yang cuba untuk menyelewengkan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa tak kenal Musailamatul Kadzab, dan banyak lagi tokoh-tokoh seumpamanya, tuan-tuan, yang cuba untuk mencabar dakwah akidah yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga sampai sekarang ni, tuan-tuan, kalau kita lihat cucu-cucu cicit Musailamatul Kadzab ini masih lagi wujud, tuan-tuan. Sama ada dalam bentuk individu, peribadi-peribadi tertentu, dia bergerak secara solo, ataupun memang ada gerakan yang tersusun. Di negeri Selangor kita ni saja, tuan-tuan, banyak, tuan-tuan. Pasca PKP mengejutkan umat Islam di Selangor sampai
3-4 ajaran sesat. Coming soon lagi. Ada beberapa lagi tuan-tuan. Sebenarnya banyak tapi nak dibomkan tu tak ramai orang berani. Sebab dia penuh risiko tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan puan-puan rahimakumullah? Sebab bila kita cerita pasal ajaran sesat ni, dia bukan satu ajaran sesat ni, dia bukan agama Kristian. Dia bukan agama. Dia adalah satu aliran pemikiran yang mempotraikan dirinya sebagai Muslim. Pemakaian seorang Muslim dan Muslimah, tapi cara dia berfikir, cara dia bercakap, cara dia mengolah setiap perkataannya bersama dengan orang yang sekelilingnya, semuanya tersasar daripada maqala Allah wa maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menyebabkan ramai di kalangan kita ini yang terjerumus, sebab tak boleh nak bezakan. Kalau agama Kristian, tengok aja ada salib, kita dah allergic dah. Nampak ini Kristian, tak boleh. Nampak aja orang Hindu, nampak aja dia pegang, dia bawa kavadi tu, kita dah tahu ini tak boleh, kan? Jelas tuan-tuan. Tapi sekarang ni ajaran, kenapa dinamakan ajaran sesat ataupun sekarang ni yang biasa dipopularkan ancaman akidah, adalah di kalangan mereka yang telah melafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi yang kita sedih, setiap tindakan-tindakan mereka ini telah melanggar akan tuntutan dalam kalimah syahadah tersebut. Nanti saya akan bawa lah beberapa lagi ciri-ciri dia. Sebenarnya tuan-tuan, nak cerita tentang ajaran sesat ni tuan, seronok kalau ada slide, ada TV saya tunjukkan. InsyaAllah akan datang, kita akan tengok bagaimana pergerakan Milah Abraham. Nama Milah Abraham, agama Nabi Ibrahim. Tapi lain pembawaannya. Dia mengaku pengasas Milah Abraham ini, mengaku bahawa pengasasnya adalah seorang Nabi, seorang Rasul. Maknanya dia tidak menafikan yang baginda Rasulullah SAW itu wujud, baginda SAW itu membawa syariat, tetapi dia kata selepas Nabi SAW dia masih ada lagi nabi-nabi yang menyusul. Antaranya adalah pengasasnya Muhammad Musaddiq, orang Jawa. Dan walaupun dia lahir di Indonesia, tapi dia bergerak di seluruh Nusantara tuan-tuan, termasuk negara kita sendiri tuan-tuan. Dia mengatakan bahawa Milah Abraham ini menggabungkan ketiga-tiga ajaran, menggabungkan agama Islam, agama Yahudi dan agama Kristian bersama. Mereka menterjemahkan Al-Quran dan sebagainya. Dia apa sekalipun tuan-tuan, bila dah mengaku Nabi tu, maknanya dah tak betul lah. Nanti kita akan lihat. Ini antara yang kita akan bicarakan selepas ini, ciri-ciri tuan-tuan. Ciri-ciri ajaran-ajaran sesat lah. Supaya apa tuan-tuan? Supaya kita ni semua nanti, walaupun dalam kesibukan kita menambahkan amal ibadah kita, dalam kesibukan kita nak memastikan kita dapat mengetuk pintu-pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita jangan lupa tuan-tuan, di sana tuan-tuan ada juga perkara-perkara yang membatalkan syahadah kita. Kita sibuk belajar ilmu tauhid, bagus, mesti belajar sifat 20, belajar perkara-perkara yang lain. Dan akhir-akhir ni kita belajar perkara-perkara yang boleh membatalkan syahadah kita, membatalkan akidah kita, membatalkan iman kita. Tapi pada waktu yang sama tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, kita juga mesti mengenali ajaran-ajaran yang berada di sekeliling kita ni. Banyak tuan-tuan. Baru ni PMYT, perjalanan mimpi yang terakhir, orang Shah Alam, orang Shah Alam tuan-tuan. Viewer dia punya subscribe dia ramai, ribuan orang subscribe. Dan bukan calon-calon orang profesional pun. La ilaha illallah. Kita masuk juga. Masuk kita bukan nak ikut. Nak ikut lah. Memang nak ikut. Tapi tak boleh terima.
Sebab dia cuba menyatakan bahawa dia naik ke arash, mengembara, seolah-olah macam dia Isra' melihat syurga Allah Subhanahu Wa Taala, berjumpa dengan nabi-nabi. Bagi pandangan saya, bukan salah pembawa-pembawa ajaran sesat ni, bukan salah mereka tuan-tuan. Itu baru PMYT, belum lagi Ibu Yati sebelum tu, kan, ketuk gong kan. Allah ma dia punya ikrar dia, kan, syahadah dia, dan berbagai-bagai lagi tuan-tuan. Bagi Ibu Yati ni, maknanya Islam yang dibawa ni bukan Islam yang origin, Islam yang datang daripada Arab, bukan Islam asli. Islam yang asli ialah Islam yang dibawa di Nusantara, yang akan dibawa oleh orang Melayu. Sebab orang Arab tak boleh pakai, dia kata. Orang Arab bergaduh. Ada logik tuan-tuan, dan sebagainya, sebab itulah ajaran-ajaran seperti ini tuan-tuan, biasanya dia mirip kepada menterjemahkan Al-Quran, dan pastinya mereka menolak akan hadis-hadis Nabi SAW. Ini antara ajaran-ajaran. Jadi saya nak kata tadi tuan-tuan, maknanya kat sini orang yang membawa ajaran-ajaran sesat ni sebenarnya bukan satu benda yang pelik, sebab di zaman Nabi sini pun ada. Malah disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW, di akhir zaman nanti akan keluar Ad-Dajjalun Al-Kadzabun, Dajjal yang sifatnya suka berdusta. Ataupun riwayat lain mengatakan Ad-Dajajilah, Dajjal tuan-tuan. Ini antara asyratu sa'ah as-sughra, antara tanda-tanda hari kiamat kecil tuan-tuan, akan lahir Dajjal. Sebab kita tahu Dajjal satu je, tapi di akhir zaman, antara tanda-tanda hari kiamat kecil, akan lahir small Dajjal dulu. Sebelum lahirnya big Dajjal, small Dajjal ni. Dan sifat dia tuan-tuan, mereka ni akan mendakwa bahawa diri mereka ni adalah seorang Nabi, seorang Rasul, Imam Mahdi tuan-tuan. Ini memang antara buah yang mereka bawa. Jadi tuan-tuan puan rahimakumullah, sebab apa berlaku ni semua tuan-tuan? Kerana bukan masalah mereka yang bawa, tapi masalah umat yang jahil. Umat yang jahil. Sebab apa tuan-tuan? Walaupun kita di negara kita mengajar akidah ahli sunnah wal jamaah, apa macam-macam, tetapi tuan-tuan masih ada lagi mereka di luar sana tuan-tuan yang terkesan dengan ajaran-ajaran ini, sampaikan bilangan mereka cukup ramai. Apa yang menyebabkan mereka berlaku perkara-perkara ini tuan-tuan? Antaranya tuan-tuan adalah kerana 3 perkara yang besar. Yang pertama sekali kerana kejahilan ilmu, yang kedua kerana banyak melakukan dosa, dan yang ketiga kesilapan memilih guru. 3 perkara tuan-tuan utama yang menyebabkan seorang itu terjerumus dalam ajaran sesat ni. Sebab itu sebelum saya membahaskan ketiga-tiga sebab ni tuan-tuan, marilah kita sama-sama melihat maksud fahaman sesat ataupun maksud ajaran sesat tu. Apakah yang dimaksudkan dengan ajaran sesat? Kalau mengikut penakrifan yang lebih tepatlah, yang dimaksudkan dengan ajaran sesat itu adalah ajaran atau amalan yang didakwa sebagai ajaran Islam, sedangkan pada hakikatnya bercenggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dia walaupun nampak macam Islam, tetapi dia terseleweng daripada apa yang ditunjuk kepada kita oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan dan rahimakumullah, kita lihat antara punca dan sebab yang pertama sekali adalah kerana apa? Kerana kejahilan ilmu. Sebab apa? Dia bukan tak ada ilmu, tapi ada beberapa ilmu yang dia tidak faham sehingga menyebabkan iman dia rapuh tuan-tuan. Kerana kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW, inna min ashratis sa'ati ayyarfa al-ilmu wa yathbut al-jahlu wa yushraba al-khamru wa yadhhara az-zina. Maksud hadis Nabi SAW ini, sesungguhnya antara tanda-tanda kiamat ialah ilmu diangkat
kejahilan yang melanda, arak diminum dan zina makin berluasa tuan-tuan. Disebut awal-awal itu tuan-tuan, ayyur fa'al ilmu, akan diangkat akan ilmu tersebut. Angkat ilmu tu tuan-tuan, bukan tuan-tuan nampak ilmu tu diangkat, tapi sebenarnya yang dimaksudkan dengan diangkat ilmu ni tuan-tuan, dengan mematikan para ulama. Para ulama seorang demi seorang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita lihat asas-asas ilmu agama ini dibahaskan oleh orang-orang yang bukan ahlinya. Ini masalah tuan-tuan. Sekarang ni ilmu agama semua orang nak bahas. Orang kat kedai kopi pun dia bahas. Lebih-lebih lagi ada internet, lebih lagi ada macam-macam media sosial ni tuan-tuan. Semua orang layak untuk bahas. Malah sampai tahap netizen tu merupakan sumber pegangan. Seorang yang bercakap benar cukup berhati-hati nak tekan forward tu, sebab dia tahu dia akan dihentam oleh netizen. Takut sangat. Qulil haq walau kana murra, katakanlah ya hak walaupun dia pahit tuan-tuan. Okey, jadi tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, Nabi SAW ada bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yatruk aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftu bighairi ilmin fadallu wa adallu. Maksud hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat atau menghilangkan ilmu secara rentapan daripada manusia. Maknanya bukannya ilmu ni diangkat, nampak ilmu tu keluar dari tubuh badan kita, tidak tuan-tuan. Tapi yang dimasukkan dengan yantazi'uhu minan nas, yaqbidul ilma, ni bermaksud apa? Yantazi'uhu minan nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, tetapi dicabut akan ilmu-ilmu ini ataupun direntam akan ilmu-ilmu ini dengan mematikan para ulama. Hingga apabila tiada lagi ulama, maka masyarakat melantik orang jahil sebagai pemimpin. Ulama, maka masyarakat melantik orang jahil sebagai pemimpin dan ilmuwan untuk mereka. Maka apabila pemimpin ilmuwan sebegini disoal, maka mereka akan memberi fatwa tanpa ilmu, maka mereka telah tersesat dan mereka menyesatkan orang lain. Ini sifat ulama-ulama ataupun mereka yang dikatakan ulama. Bukan semua tuan-tuan, tapi ada. Kadang-kadang bila kita tanya soalan, boleh je, ada je jawapannya. Kadang-kadang kita tahu dah mereka ni bidangnya bukan bidang agama, tapi dia membiasakan dirinya dengan menjawab soalan-soalan agama. Ini masalah juga. Kalau soalan-soalan yang biasa-biasa tak apa tuan-tuan. Tapi kadang-kadang soalan-soalan yang memerlukan kepada kajian yang lebih mendalam, kadang-kadang bukan apa, soalan tu soalan yang biasa dengar, tapi kadang-kadang kupasannya kadang-kadang memerlukan 2-3 wajah. Dia kupas satu wajah saja, kemudian dia kata wajah kedua dan ketiga dia tak betul. Masalah juga. Sebab tu tuan-tuan, bab agama ni tuan, kita biarkan pada ahlinya. Kenapa lahirnya banyak ajaran sesat? Kerana tokoh-tokoh ajaran sesat ni dia mempotretkan dirinya ni sebagai seorang yang faham agama. Saya baru-baru ni tuan-tuan dikejutkan dengan satu kes di Bukit Jelutong. Pelik tuan-tuan. Jangan-jangan dengar ajaran sesat di satu tempat yang orang-orangnya Masya Allah Tabarakallah, tetapi ada tuan-tuan. Satu malam tu ada seorang remaja umur 20 tahun telefon saya. Telefon, ustaz, saya nak mengadu sikit. Kenapa ayah mak saya ni, saya rasa dia mengikut ajaran sesat. Saya kata, apa pula awak kata ayah mak awak ikut ajaran sesat? Kan mudah-mudah jawab cakap begitu. Betul ustaz,
saya sedang menyelamatkan akidah adik-beradik saya ni. Saya nampak bila dia cuba nak menerangkan dengan sungguh-sungguh tu, jadi saya mengambil keputusan untuk jumpa dengan dia hari yang berikutnya. So hari berikutnya, ayah kawan kepada pengadu ni ajak saya pergi ke rumah beliau untuk mendengar penjelasan daripada pengadu ni. Sebab dia tak berani nak bawa rumah dia, sebab ada ayah dengan mak dia. Pergilah rumah kawan dia ni, dia pun jelaskan, Ustaz, mak saya ni dah lama terlibat dalam ajaran ni, semenjak tahun 2019, sebelum PKP lagi Ustaz. Apa ciri-ciri dia? Ciri-cirinya Ustaz, dia ada buat kuliah, ataupun guru yang membawa kumpulan ni ada buat kuliah. Buat kuliah okey lah, apa masalahnya? Kuliah dia bermula pukul 10 malam. Apa masalahnya orang buat kuliah 10 malam? Memang ada setengah-setengah surah masjid tu dia buat kuliah selepas maghrib tu, lepas isyak dia buat 10 malam. Dia kata, Ustaz, kuliah ni habis pukul 4 pagi. 4 pagi. Oh, pagi lama juga dia buat kuliah Lama Ustaz. Dia buat kuliah Ustaz sampai mabuk-mabuk. Itu dia. Awak senang-senang kata dia mabuk. Ni Ustaz, saya dah ambil video ni Ustaz. Tengok macam mana diorang mabuk. Setiap pagi saya terpaksa bersihkan muntah-muntah diorang ni Ustaz. Dia tunjukkan tin Carlsberg ni. Itu dah trigger dah. Itu dah memang out. Apa lagi ciri-ciri dia? Ciri-ciri dia Ustaz, dia hanya baca terjemahan Quran aja. Tak pernah pun kita tengok dia baca ayat Al-Quran yang Jawi dalam bahasa Arab. Terjemahan Quran saja. Dan mereka tidak solat, dan lebih teruk lagi mereka tidak berpuasa. Kenapa dia minum arak? Dia kata minum arak ni sebenarnya satu masa dahulu ada ayat yang mengatakan memang Nabi kata boleh minum arak. Yang penting tak boleh minum arak ketika solat saja. La taqrabus salah wa antum sukara. Nampak? Lepas tu Ustaz, arak ni asal daripada anggur. Anggur tu benda halal. Asalnya halal. Dia gunakan hujah tuan-tuan. Jadi setiap kali kuliah, dia memang setiap Khamis malam Jumaat dia memang ada kuliah. Kita Khamis malam Jumaat baca Yasin. Dia berkuliah sampai mabuk. Penamat kuliah tersebut mesti mabuk. Dan ada antara mereka ni yang sampai muntah-muntah. Jadi tuan-tuan, ajaran ni tuan-tuan memang ajaran yang sedang berputik di beberapa tempat di Selangor. Dan dia cuba untuk mengikis orang-orang yang dia dekati. Dia tak jumpa dengan kita tuan-tuan. Kita ni orang tak berada. Dia jumpa dengan orang-orang yang berada ni. Orang-orang yang baru nak kenal Allah, yang baru nak jadi orang lurus, dia pegang. Dan dia bawa grup dia. Dan dia gelarkan, dalam kuliah tu dia gelarkan, saya lantik kamu sebagai Abu Bakar, kamu Sayyidina Uthman, jadi sebenarnya saya tak boleh nak faham macam mana cara ini sampai minum arak dia boleh terpengaruh kan. Tapi memang ada juga insan-insan di luar sana yang mudah terpengaruh. Dan kalau tuan-tuan kaji balik semua tuan-tuan, semua ini berlaku kerana apa? Kejahilan ilmu. Jahil dan hanya melakukan perkara-perkara yang disuruh oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat dan sebagainya, tapi tidak ada pengajian dan bukan sekadar tidak ada pengajian, tapi tidak memahami setiap apa yang dia belajar itu sungguh-sungguh, sehingga maknanya dia tidak boleh tidak ada benteng-benteng yang boleh menepiskan mereka daripada ajaran-ajaran sesat ini. Kemudian tuan-tuan rahimakumullah, disebut lagi tuan-tuan dalam membicarakan tentang bab ilmu ni tuan-tuan, memang banyaklah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ayat-ayat Quran yang menjelaskan bahawa ilmu ini penting
kerana dengan tanpa ilmu ini tuan-tuan, menyebabkan orang itu akan sesat. Dan sebab itu kenapa dengan kita memperbanyakkan amal-amal ibadah kita ini, kita juga pada waktu yang sama kita perlu menuntut ilmu untuk menambahkan amal-amal ibadah, dan pada waktu yang sama dengan ilmu ini juga boleh membina benteng-benteng iman kita daripada perkara-perkara yang pelik, perkara-perkara yang luar biasa tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan perempuan biasa dengar kan, dalam solat Jumaat ketika doa di khutbah yang kedua, apakah antara doa yang biasa disebut oleh Pak Khatib? Kan, minta jauh daripada dua ajaran kan. Pertama sekali disebut ajaran Qadiani yang telah keluar daripada agama, dan yang kedua ajaran Syiah kan, kerana menyeleweng daripada jalan yang sebenarnya tuan-tuan. Kan, tuan-tuan tengok dalam keadaan kita sekarang ni, kalau malam nisfu Syaban tuan-tuan, malam nisfu Syaban ni tuan-tuan, antara kelebihan malam nisfu Syaban tuan-tuan adalah maghfiratul dzunub. Dosa-dosa kita akan diampunkan tuan-tuan. Maknanya biasanya ma'rifatul dzunub ni biasa kita dengar dalam bulan Ramadan, tapi dalam malam nisfu Syaban tuan-tuan, iaitu malam esok, hari Khamis malam Jumaat tuan-tuan, malam nisfu Syaban ni juga dikenali sebagai maghfiratul dzunub, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa hamba-hambanya yang beribadah, yang bangun beribadah kepada beliau. Dan dalam hadis tersebut, dalam hadis Usamah dalam nak membahaskan ma'rifatul dzunub ni, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala akan melihat, mendampingi orang-orang yang beramal ibadah pada malam tersebut, dan mereka semua akan diampunkan dosa-dosa mereka, kecuali al-musyrik wal musyakhin, kecuali orang yang melakukan syirik pada Allah Subhanahu wa taala dan musyakhin tuan-tuan. Musyrik ni tuan-tuan kenal lah, orang yang buat syirik. Musyakhin ni apa tuan-tuan? Musyakhin ni adalah orang yang suka bergaduh, suka menghina, suka mengkeji, tak boleh nak menerima kemaafan orang, sentiasa berdengki. Dan sifat musyakhin ni tuan-tuan, ataupun kita namakan sebagai syahnak ni tuan-tuan, wujud dalam satu kumpulan manusia yang sifat dia daripada dulu, daripada zaman Sayyidina Ali sampai sekarang tuan-tuan, sifat yang telah diwarisi kepada mereka ni adalah sifat suka membenci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah kumpulan ni tuan-tuan? Syiah. Syiah ni DNA dia tuan-tuan, dia benci para sahabat, dia benci Abu Bakar, Umar, Uthman. Malah di dalam, kalau kita lihat dalam sebahagian daripada kitab-kitab hadis mereka, hadis-hadis rekaan mereka, mereka mengatakan selepas wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua para sahabat irtaddu anil Islam, telah keluar daripada Islam, kecuali beberapa orang sahaja. Ada riwayat yang mengatakan 3 orang aja, ada riwayat mengatakan 4 orang saja tuan-tuan. Ada pun selain daripada itu, lebih-lebih lagi Abu Bakar, Umar, Uthman telah keluar daripada Islam, irtaddu anil Islam. Jadi daripada hadis ni tuan-tuan, hadis pegangan mereka ni tuan-tuan, bukan hadis kita tuan-tuan, hadis pegangan puak-puak Syiah ni, mereka mengatakan bahawa semua para sahabat telah terkeluar daripada Islam, dan oleh kerana itulah kita perlu membenci mereka, sehingga sampai satu tahap mereka setiap kali hari kematian Sayyidina Umar, mereka akan menyambut hari kematian tersebut dengan laungan-laungan Umar finnar, Umar finnar, Umar finnar, Umar dalam neraka, Umar dalam neraka. Dan antara ummahatul mukminin, antara isteri-isteri baginda Rasulullah SAW, iaitu Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, juga dikutuk, dihina
oleh puak-puak Syiah ni tuan-tuan. Daripada dulu sampai sekarang. Kalau dulu mungkin kita boleh faham juga lah, mungkin berlakunya pertelangkahan antara mereka tuan-tuan. Tapi apa masalahnya sekarang? Kenapa sampai sekarang ada sifat benci, sifat hina? Kenapa wujudnya sifat-sifat yang tak betul ni? Sifat-sifat kebencian terhadap isteri baginda Rasulullah SAW. Macam mana boleh wujudnya kebencian, penghinaan terhadap Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiin? Awak tak jumpa pun mereka, tapi kenapa boleh benci? Dia bukan benci sekadar ucapan tuan-tuan. Mereka tunjukkan kebencian-kebencian mereka sampai satu tahap mereka letakkan nama-nama para sahabat di tapak kaki mereka, dan mereka pijak di tanda-tandas mereka lukis akan nama-nama para sahabat yang besar tuan-tuan. Inilah sifat syahnak tuan-tuan, sifat yang tidak ada maaf, tak ada kemaafan, sifat yang benci, sehingga menyebabkan tuan-tuan kumpulan ini antara kumpulan yang tergelincir daripada akidah ahli sunnah wal jamaah yang sebenarnya tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, bila kita nak mengenali puak-puak Syiah ni tuan-tuan, kita kena tengok diorang ni memang selalu selawat, memang suka selawat. Allahumma salli ala sayyidina. Sedang-sedang laknat para sahabat, dia selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Laknat Umar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pelik Dan mereka ni bukan jalan-jalan kalau pakaian tu tuan-tuan pakaian jubahnya lagi hebat daripada kita, pakai serbannya, hafal Quran lagi. Ini antara yang kita kena faham, kenal mereka, supaya amal-amal ibadah kita ini tidak terbatal begitu saja tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mungkin faham tuan-tuan, macam mana dengan orang yang berada di sekeliling kita, anak-anak kita, isteri kita, suami kita dan sebagainya. Baik, kita berhenti sebentar bagi laluan kepada lawangan azan insya-Allah. Belum lagi sambung sikit lagi insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, kita lihat oleh kerana itu tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, jadi insya-Allah untuk pengajian kita akan datang, kita akan sama-sama melihat kitab yang disusun oleh Al-Fadhil Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, guru saya. Dia menceritakan tentang ciri-ciri ajaran sesat tuan-tuan. Antaranya dia cuba susun setiap satu ciri-ciri ini, antaranya ciri-ciri yang beramal dengan ajaran sesat ni, mereka menolak Al-Quran, itu ciri pertama. Yang kedua, memperlekehkan hukum hakam dalam Al-Quran. Yang ketiga, tafsiran Al-Quran menurut kaedah batin, menolak hadis atau sunnah, memperlekehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi atau Rasul baharu, munculnya Nabi dan Rasul baharu, kuasa mengampunkan dosa. Ada orang yang mendakwa yang dia boleh mengampunkan dosa, seperti mana yang berlaku kepada agama Kristian, tokoh-tokoh agama Kristian yang mengampunkan dosa-dosa penganut-penganut dia, mengatakan bahawa wahyu Tuhan masih lagi turun. Ini yang saya kata lagi, ada setengah ajaran-ajaran sesat mengatakan wahyu ni dia tak putus lagi. Maknanya wafatnya Nabi itu tidak menandakan wahyu itu terputus, tapi masih lagi berterusan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan lihat ciri yang ke-9, kewajipan agama berubah dan diubah. Kemudian juga antara ciri lain, semua agama sama sahaja. Ini antara ciri-ciri pluralisme tuan-tuan. Pluralisme agama tuan-tuan. Bagi mereka agama ni semua sama. Sebab agama ni semua
membawa kepada matlamat pensucian roh, spiritual cleansing. Sehingga kan kalau tuan-tuan perasan 2 tahun lepas Jabatan Agama Islam wilayah rush satu tempat, satu temple yang nama tempelnya Pure Life Society, tuan-tuan, dekat jalan Puchong. Kita ingat kuil Hindu, tapi bila kita masuk rupanya kat situ ada kesemua agama-agama bersatu menzahirkan cara ibadah mereka. Kerana apa? Kerana kesemuanya menghormati di antara satu sama lain. Kita sama sebab menuju kepada pensucian jiwa. Jadi semua agama sama. Ini antara yang kita dapat kesan pada 2 tahun lepas lah di Jalan Puchong. Okey, jadi kita berhenti sebentar bagi dah azan, insya-Allah. Oh, nak sama-sama habis baca. Okey, boleh. Nak azan dulu? Azan dulu. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة
لا إله إلا الله Haqqan la ilaha illallah Allahumma rabbal alamin sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, saya sebut lagi beberapa ciri-ciri yang akan kita huraikan nanti dalam kelas kita yang datang. Antara lain yang disebut lagi antara ciri-ciri fahaman melampau dan menyeleweng daripada ajaran yang sebenarnya tuan-tuan, antara dikatakan kat sini adalah dakwaan sebagai Imam Mahdi. Dakwaan Imam Mahdi, guru belum mati tapi gaib sementara. Menangguhkan kematian. Dia ada hak untuk menangguhkan kematian. Penjelmaan Tuhan dalam diri guru, ini namakan sebagai wahdatul wujud. Dia kata Tuhan bergabung dengan dia. Kemudian antara lain lafaz-lafaz zikir yang pelik-pelik, tawaf di kubur, berdoa kepada orang mati, ramalan dan dakwaan perkara gaib tanpa syarak, hakikat membatalkan syariat, perkara haram dihalalkan, batu, kayu dan sebagainya ada kuasa mutlak. Antara ciri lain antara hakikat dan syariat, penambahan perkara baharu dalam agama, tafsiran baharu dalam agama, penambahan dalam 2 kalimah syahadah. Dia bukan 2 kalimah syahadah, dia ada 3 kalimah syahadah, 4 kalimah syahadah. Meninggalkan kewajipan agama dengan alasan yang tidak wajar, mimpi sebagai hujah dan dalil. Ini pun ramai juga. Satu masa dahulu isu ini ditimbulkan, beberapa orang menjadikan mimpi itu sebagai hujah dia. Direfer balik kepada PMYT, perjalanan mimpi yang terakhir itu tuan-tuan, yang Sitah Nur tu, dia menjadikan mimpi itu sebagai hujah, yang menakwilkan bahawa apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Kemudian disebut lagi antara ciri-ciri lain adalah ajaran yang mesti dirahsiakan, terlalu bergantung kepada perjumpaan dengan Nabi secara jaga. Ini namakan sebagai yaqazah. Yaqazah ni pun juga isu-isu yang sampai sekarang tak ada penyelesaian. Ada mengatakan boleh, ada yang mengatakan tak boleh. Tapi setakat ni kalau mengikut fatwa negeri Selangor, yaqazah ni tak boleh. Kita tidak menerima akan perlakuan yaqazah ni. Kemudian mendewakan seorang insan, membuat tuduhan sesat terhadap seseorang, hanya satu fahaman sahaja yang benar dan menolak fahaman-fahaman yang lain, dan juga fanatik fahaman. Ini antara ciri-ciri lah yang kita akan huraikan berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Penting kita mengetahui ciri-ciri ini tuan-tuan sebagai penapis kepada kita bila kita melihat mana-mana rakan-rakan yang kita dampingi ataupun insan-insan tertentu yang mempunyai ciri-ciri ini, kita dah boleh meletakkan satu benteng. Dah awal-awal lagi kita tolak tuan-tuan. Contoh mungkin ada seorang tuan-tuan, dia pakai jubah, pakai serban, hafal Quran, kemudian dia hafal hadis-hadis Nabi SAW. Hadis-hadis Nabi ni bukan biasa tuan, dia hafal Sunan Sitah tuan-tuan. Jadi imam baca Quran, Masya Allah, lagi hebat daripada Imam Sudais lagi. Tiba-tiba satu pagi lepas solat dia kata, semalam sidang jemaah, semalam saya melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana Haji? Boleh kita terima? Ini tuan guru ni je, hafal Quran lagi hafal hadis. Kalau jadi imam tu kita, Masya Allah. Boleh terima tak ucapan-ucapan macam ni? Tak boleh tuan-tuan. Sebab dia memang dah secara terang-terangan mana ada insan yang boleh melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Ijma' ulama kata tak boleh. Lihat Nabi lain, ini lihat Allah. Lihat Allah ni hanya dapat kita lihat nanti semasa di akhirat sahaja. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah orang-orang yang beriman akan terpancar-pancar, akan terang benderang. Kerana apa? Kerana melihat akan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita, memberkahi kita tuan-tuan, dan jangan kita jemu untuk mengkaji, meneliti akan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling penting tuan-tuan, isu ajaran sesat ni kita kena sentiasa cakna dengan
fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Selangor, agar kita dapat sentiasa up to date akan ajaran-ajaran yang boleh menyelewengkan akidah kita semua, insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar di sini sedikit perkongsian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kelapangan kepada kita semua untuk kita berpuasa esok hari, puasa Khamis, hari Khamis, puasa nisfu Syaban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan segala dosa-dosa kita sebelum kita menyambut dipanjangkan umur untuk melalui suasana Ramadan Al-Mubarak 1423 Hijrah, insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. La rada li fadlika wa la ma'buda bihaqqi siwak. Allahumma inna nas'aluka bi nuri wajhika alladhi asyrakat lahu as-samawati wal ard an taghfira lana dhunubana wa khatayana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat.